Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Man dalam channel Cikgu Man. Okey, terima kasih pada yang dah subscribe. Okey, terus menjaga diri anda di rumah kerana COVID-19 belum lagi betul-betul hilang di muka bumi. Tahniah kepada mereka yang dah cucuk vaksin. Tahun 6, siapa yang dah cucuk vaksin? Dan tu yang ramai yang menonton ni juga telah mendapatkan vaksin apabila cukup umur 12 tahun. Okey, ada yang dah kembali ke sekolah dan ada juga yang masih meneruskan pembelajaran PDPR di rumah. Ada yang perlu berselang-seli pergi ke sekolah minggu ini, minggu depan grup B pergi ke sekolah dan sebagainya. Terus menjaga SOP di mana juga kita berada sebab kita nak selamat. Kita nak keluarga kita selamat, kita selamat, satu sekolah selamat. Boleh. InsyaAllah hari ini kita teruskan dengan tajuk yang dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Okey, Malaysia dalam Commonwealth. Hari itu kita dah belajar Malaysia dalam apa? ASEAN. Kali ini berkaitan dengan negara Commonwealth. Jom kita tengok dalam buku teks tentang negara Malaysia dalam Commonwealth. Okey, di sini cikgu lampirkan juga adalah negara-negara yang menjadi ahli Commonwealth. Ingat ya, negara Commonwealth ni bukan dipaksa. Dia adalah sebuah negara merdeka yang menyertai, cuma persamaannya ialah mereka adalah bekas jajahan Inggeris. Okey, jom kita tengok latar belakang pertubuhan Commonwealth. Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1926. Keanggotaannya terdiri daripada negara-negara bekas tanah jajahan British yang telah merdeka. Seperti Malaysia, kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Jadi pada tahun selepas kita merdeka, kita pun menyertai Commonwealth. Tiada paksaan. Kita boleh tak nak masuk, kita boleh masuk, tapi biasanya ahli-ahli yang lain join, jadi kita pun mendapat manfaat apabila menyertai pertubuhan Commonwealth. Apa manfaatnya? Kita akan belajar nanti. Okey, pada tahun 1965, Sekretariat Commonwealth telah ditubuhkan di London. Pada 65. Baik, ini adalah negara-negara Commonwealth yang cikgu cakap tadi tu. Tengok tu, ada. Okey, seterusnya kita nak tengok adalah berkaitan dengan matlamat penubuhan Commonwealth. Apakah sebab Commonwealth ini ditubuhkan? Pertama, membina semangat setia kawan sesama negara anggota, mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Memang terbukti banyak kerjasama telah diwujudkan di kalangan anggota negara Commonwealth. Kalau kamu tengok tadi pun, dalam Asia tak ramai anggotanya yang menjadi anggota Commonwealth. Itu bermaksud tidak ramai negara yang telah dijajah oleh British pada masa dahulu. Sebab ada juga kerajaan lain yang negara lain yang dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Sepanyol, Amerika, Perancis, itu ya. Seterusnya, faedah penyertaan dalam pertubuhan Commonwealth. Mesti kena ada faedah, barulah kita nak join. Pertama, Britain membantu menjaga pertahanan negara menerusi Anglo-Malayan Defence Agreement ataupun AMDA pada tahun 1957. British membantu menggunakan negara-negara Commonwealth lain untuk menjaga pertahanan negara kita pada masa itu. Sebab ada isu kan, bila negara kita nak merdeka pada masa itu, ada bantahan daripada negara-negara lain. Yang kedua, pasukan tentera anggota Commonwealth telah membantu negara kita menangani ancaman komunis. Ini pun juga merupakan antara faedah yang kita dapat dengan menyertai Commonwealth. Kau dapat tak tu apa dia apartheid tu? Ini satu ketika dahulu adalah diskriminasi di kalangan orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Pada masa tu, Nelson Mandela ada dalam gambar tu bersama-sama dengan siapa? Tun Dr. Mahathir pada tahun 1997 di Kuala Lumpur. Jom kita tengok sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth pula. Pertama, Malaysia mengecam amalan dasar apartheid di Afrika Selatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita menentanglah kerana masa itu orang yang berkulit hitam dianggap sebagai hamba ataupun kelas kedua. Mana boleh, sedangkan Afrika itu adalah kawasan negara dia, sedangkan masa itu orang berkulit putih ini adalah pendatang asalnya, tapi mereka telah menaluki dan menjadikan orang kulit hitam sebagai orang second class. Tak boleh begitu. Yang kedua, suara lantang Malaysia menyokong desakan negara-negara di dunia berjaya menamatkan amalan dasar apartheid pada tahun 1993. Itu ada gambarnya tu. Alright, seterusnya kita nak tengok lagi apakah dia sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Commonwealth Health of Government Meeting. Okey. Seterusnya kita tengok sumbangan Malaysia dalam pertubuhan
Commonwealth. Pada tahun 1989, cikgu dah jenam masa tu, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Commonwealth Heads of Government Meeting, COGM. COGM membincangkan perkara-perkara dasar berkaitan dengan isu semasa atau yang melibatkan semua ahli. Kita jadi tuan rumah pada masa tu, cikgu ingat lagi itu. Hasilnya Deklarasi Langkawi 1989 telah diisytiharkan. Deklarasi Langkawi ini berkaitan dengan tanggungjawab negara-negara Commonwealth dalam memelihara alam sekitar dan mengatasi masalah pencemaran. Itu antara hasil perbincangan yang telah diadakan di COGM pada tahun 1989. Okey, cikgu juga sertakan di sini adalah berkaitan dengan sedikit maklumat berkaitan dengan negara-negara Commonwealth, negara-negaranya cikgu ulang balik petanya dan juga logo Commonwealth ini. Tahun 1998, Malaysia pernah menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth. 1998 menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth dengan jayanya. Dan cikgu rasa siapa yang mungkin cikgu kamu, ibu bapa kamu masih ingat pada tahun 1998 tersebut. Okey, rasa sedikit berkaitan dengan negara Commonwealth. Kita dah belajar sebelum ni penyertaan Malaysia dalam ASEAN, negara Asia Tenggara. Kali ini negara-negara Commonwealth yang merupakan bekas jajahan British. Okey, diingat semua negara ini telah merdeka dan berdaulat. Ada masing-masing ada dalam bentuk republik, ada dalam bentuk kita masih beraja, tapi semua bersatu dalam sebuah pertubuhan atau persatuan yang dikenali sebagai Commonwealth. Dan sudah pasti setiap negara memberi sumbangan dan Commonwealth juga memberi manfaat untuk negara kita. Baik, untuk itu saja hari ini berkaitan dengan Malaysia dan Commonwealth. Untuk akan datang, kita tengok juga bagaimana Malaysia dalam pertubuhan-pertubuhan lain yang kita sertai. Okey, terima kasih kepada semua yang akan kembali ke sekolah. Jaga SOP, ingat juga pesan banyak kali, jaga SOP. Yang akan belajar di rumah, ikut jadual, terus berdisiplin. Baik, itu saja Cikgu Man. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.